Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada hari ini, hari yang ke-22 Ramadan Al-Mubarak. Marilah sama-sama kita bermuhasabah sebelum menghadapi hari-hari yang terakhir, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan kefarduan berpuasa ini. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Benarlah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bertakwa jika sekiranya kita menjalani ibadat puasa sebulan di bulan Ramadan Al-Mubarak, jika sekiranya kita benar-benar memahami akan tanggungjawab kita melaksanakan kewajipan-kewajipan dan perkara-perkara yang digalakkan di bulan Ramadan Al-Mubarak. Pada kali ini, Ustaz ingin menjelaskan berkaitan dengan kelebihan sembahyang di bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebagaimana yang kita tahu bahawa untuk dibezakan dengan bulan-bulan yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggalakkan kita menjadi tetamunya untuk kita memperbanyakkan sembahyang. Sembahyang yang fardu 17 rakaat ditambah dengan sembahyang-sembahyang sunat yang begitu banyak. Kalau kita ambil salat sunat rawatib, kita ambil yang masyhur 10, jadi sudah jadi 27 rakaat. Kita ambil 8 rakaat untuk tarawih, sudah jadi 35. Kita tambah dengan witir 3 rakaat, sudah jadi 38. Dan kita membiasakan diri di siang hari di waktu pagi dengan solat duha, jadi jumlahnya 40 rakaat. Bayangkanlah 40 rakaat. Apakah masih tidak memberi kesan dalam hidup kita untuk melahirkan takwa? Saya ingin mengajak penonton sidang penonton sekalian, apa yang disebut oleh Abdullah Nasir Alwan berkaitan dengan as-subulu ila taqwa. Abdullah Nasir Alwan menyebut di antara subul, jalan-jalan ke arah taqwa, ialah muahadah. Muahadah inilah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sembahyang, di mana dalam sembahyang kita wajib menyebutnya. Setiap rakaat kita wajib menyebutnya. Bayangkanlah kita sembahyang 40 rakaat di bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya yakin dan percaya dengan penuh keikhlasan dan keimanan ini, insya-Allah ia akan melahirkan takwa. Abdullah Nasir Alwan menyatakan bahawa al-muahadah, kamu berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali kamu sembahyang dalam kalimah yang tidak boleh dibaca, tak boleh disebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan dengan lidah Arabiyah yang nyata. Iaitulah sebagaimana yang kita ucapkan setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Kita menyatakan di hadapan Allah
Hanya akan Dikaulah kami sembah, ya Allah. Hanya akan Dikaulah kami minta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang Kau beri nikmat ke atas mereka, bukan jalan orang-orang Kau murkai, yakni Yahudi, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Satu perjanjian yang begitu hebat, begitu mulia, dalam keadaan suci dan bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai diri, wahai jiwa, kamu telah mengucapkan satu ucapan yang begitu hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyatakan tentang kehebatan akidah kamu. Hanya akan Dikau kami sembah, dan hanya akan Dikau kami minta pertolongan. Menafikan syirik secara jelas dalam hidup kamu. Kemudian kamu berjanji dengan Allah untuk apa? Untuk mengikut Islam, jalan yang lurus dan yang penuh keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah jalan Islam. Jalan Islam, jalan orang yang beri nikmat ke atas mereka. Disebut dalam ayat yang lain, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Di kalangan nabi-nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Allahu Akbar. Bayangkan, ini permintaan kita. Ini yang kita mahu. Maknanya kita sembahyang satu hari 40 rakaat di bulan Ramadan Al-Mubarak, dengan kita mengikrarkan, menepati, menyatakan ataupun melaksanakan ikrar kita, apa yang kita ucapkan dalam sembahyang itu. Ustaz yakin insya-Allah sidang hadirin penonton sekalian dan hadirat akan melahirkan takwa yang begitu hebat, melaksanakan ajaran Islam yang sesempurnanya. Kerana dengan kita mengikut Islam, insya-Allah kita selamat. Dan lebih daripada itu, dikuatkan pula dengan ikrar kita. Tidak mahu jalan Yahudi, tidak mahu jalan Nasara. Sebagaimana yang kita tahu bahawa Yahudi dan Nasara inilah yang menyebabkan umat Islam menjadi rosak. Mengapa umat Islam hari ini tidak mahu mengikut ajaran Islam yang sempurna? Tidak lain dan tidak bukan kerana ini adalah perancangan daripada musuh Allah Ta'ala, Yahudi dan Nasara, yang dimurkai, yang sesat ini. Saya ingin membawa sidang penonton sekalian kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana Nabi SAW diseru dengan seruan Yahudi dan Nasara. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi tidak berpaling dengan seruan ini. Nabi bertanya kepada Jibril, seruan apa itu? Jibril menyatakan, itulah seruan Yahudi dan Nasara. Jika sekiranya engkau, wahai Muhammad, menyahutnya, nescaya akan rosaklah umatmu, akan sesatlah umatmu. Bayangkan dalam keadaan Nabi SAW tidak menyahutnya, tidak menjawabnya. Kita lihat realiti hari ini, bagaimana ramai di kalangan umat Muhammad sudah sesat. Sebab itulah yang menjadi benteng kepada terselamatnya kita daripada fitnah Yahudi dan Nasara tidak lain, iaitulah sembahyang. Sebab itulah selepas diisrakan, dimi'rajkan, Nabi SAW difardukan, menerima kefarduan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Di dalam sembahyang itu ada ikrar, iaitulah menafikan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, menafikan, yakni tidak mahu Yahudi dan tidak mahu Nasara. Apabila ini berlaku, maka percayalah, yakinlah bahawa insya-Allah orang yang sembahyang dia akan mengikut Islam dan terselamat daripada agenda musuh Islam, Yahudi dan Nasara. Maka apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita biasa dengar dalam surah Al-Ankabut, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah sembahyang, sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar.
Maka kalau kita mengambil kesan daripada sembahyang yang kita lakukan ini, bayangkan 40 rakaat, 40 ikrar kita setiap hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita bersih, dalam keadaan kita suci di hadapan Allah. Kerana orang yang bercakap di hadapan Allah ketika sembahyang, ia berada dalam keadaan bersih. Bersih zahir, bersihlah keadaan batin, kerana dia berwuduk, dia terselamat daripada perkara-perkara najis dan seumpamanya. Maka ikrar dalam sembahyang ini melahirkan, menzahirkan insya-Allah, iaitulah terselamat daripada fitnah Yahudi dan Nasara yang kesannya akan melahirkan takwa, kerana apa yang disebut oleh Syekh Majdi Fathi Ibrahim dalam bukunya 50 wasiat Rasulullah kepada muslimat. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 pengertian: takut pada Allah, taat pada Allah, dan meninggalkan maksiat. Maknanya kesan daripada sembahyang, kita terselamat daripada agenda musuh-musuh Islam yang mahu merosakkan umat Islam dengan berbagai-bagai program yang lalai. Insya-Allah dapat dibentengkan dengan hakikat sembahyang yang sebenarnya, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit peringatan daripada Ustaz pada kali ini kepada sidang penonton sekalian memberi manfaat kepada Ustaz dan juga kepada sidang penonton yang dihormati sekalian. Selamat meneruskan berpuasa dan juga tidak lupa selamat berhari raya, maaf zahir dan batin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.